Hari ini saya bercakap atas kapasiti saya sebagai pengurusi Jawatankuasa Kerja Keselamatan Wilayah Persekutuan yang diuruskan oleh Majlis Keselamatan Negara peringkat Wilayah Persekutuan yang merupakan jawatankuasa yang melaksanakan semua keputusan-keputusan yang diputuskan oleh Majlis Keselamatan Negara di peringkat pusat. Seperti mana yang kita tahu, Majlis Keselamatan Negara atas perakuan Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil keputusan mengisytiharkan 6 kawasan ataupun presin di sekeliling Pasar Borong Kuala Lumpur di Selayang ini sebagai kawasan yang diletakkan di bawah PKPD ataupun EMCO, iaitu kawasan yang dilaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketatkan. Dan berdasarkan pada keputusan itu, ada SOP tertentu yang wajib dilaksanakan, dan oleh kerana kawasan ini melibatkan jumlah penduduk yang tersangat ramai berbanding dengan PKP yang lain, maka beberapa langkah telah diambil oleh Jawatankuasa Kerja Keselamatan, termasuklah mewujudkan command center yang khusus yang berasingan di sini dan diketuai oleh Tuan OCPD kawasan ini dan diselia oleh Jawatankuasa Kerja Keselamatan peringkat Wilayah Persekutuan. Saya telah menerima banyak aduan, maklumat di mana pada 2 hari pertama, terutamanya 2-3 hari pertama, hari ini hari keempat, difahamkan banyak aduan-aduan dan berita-berita yang bermacam-macam, termasuklah hal-hal yang berkaitan dengan soal kebajikan dan terutamanya soal makanan dan sebagainya. Dan pagi tadi mesyuarat PKP harian peringkat menteri telah mengambil maklum kesemua berita, sama ada benar ataupun tak benar, ataupun juga masalah-masalah yang dibawa tentang perjalanan PKP di sini, dan satu keputusan dibuat supaya ditambah baik mana-mana kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan yang ada. Kita mengucapkan terima kasih kepada mereka-mereka yang memberikan teguran dan feedback walaupun dalam berbagai-bagai bentuk. Itu tidak menjadi soal, tapi yang pentingnya Majlis Keselamatan Negara dan juga Jawatankuasa Kerja Keselamatan peringkat Wilayah Persekutuan mengambil sikap positif dan terbuka, dan saya nak memaklumkan pada hari ini supaya tidak ada sebarang kekeliruan tentang beberapa perkara yang berbangkit. Yang pertama, di sini pada awalnya dianggarkan ada 15 ke 16 ribu penduduk terlibat, yang pada awalnya dikatakan 13,500 adalah bukan warga negara dan dianggarkan 1,500 warga negara. Itu anggaran. Setelah kita laksanakan lockdown ini, barulah kita masuk dan membuat bancian terperinci. Dan berdasarkan pada bancian terperinci, keseluruhan kawasan ini ada lebih kurang ataupun terlibat lebih pada 3,200 unit kediaman di kesemua 6 blok yang melibatkan jumlah penduduk sekitar 17,000 penduduk yang terlibat. Kesemua mereka-mereka ini diwajibkan untuk menjalani ujian COVID-19. Untuk tujuan itu, di kesemua blok-blok yang kita ada itu, sekarang ini ada 500 petugas KKM yang menjalankan saringan ataupun ujian COVID-19 yang
Setakat 3 hari yang pertama berjaya menyiapkan 2,000 saringan sehari. Maka kita menjangkakan dalam masa 1 minggu, 7 hari, insya-Allah kesemua penduduk yang terlibat di sini akan dapat dibuat ujian COVID-19 oleh pasukan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, oleh kerana bila dikuatkuasakan lockdown, kita faham mereka tidak dibenarkan meninggalkan premis masing-masing. Di sinilah yang timbulnya beberapa masalah. Jadi saya nak memaklumkan, pertama, semua penduduk daripada warga negara akan dibekalkan bekalan makanan yang mencukupi. Di Selangor Mansion, secara makanan bermasak 3 kali sehari. Untuk di sini, kerana kita dapati sebahagian besar memang ada kemudahan dapur dan sebagainya, di sini dibekalkan dalam bentuk bekalan makanan mentah. Saya minta maaf kepada penduduk-penduduk di sini kerana 2 hari pertama agihan dibuat tapi ada sedikit kekurangan dari segi jenis barang dan juga taburan kesampaian itu. Sebab data baru dapat, nombor unit baru dapat, dan barang juga sampai berperingkat-peringkat. Yang baru sampai barangkali beras, minyak, gandum. Jadi ada yang viral nak makan apa kalau beras, minyak, gandum. Andaian kita pula 2 hari pertama masing-masing ada bekalan makanan sendiri dulu. Tapi tidak mengapa. Tadi saya telah mengadakan perbincangan dan memutuskan barang makanan yang dihantar itu akan diberi cukup untuk 14 hari sehingga akhir tempoh. Kita dah ada hari keempat, ada 10 hari lagi. Makanan akan diberikan sekurang-kurangnya 2 kali hantaran. Satu hantaran cukup untuk 7 ke 10 hari. Kita merancang membuat 2 kali hantaran kepada 1,500 unit yang didiami oleh warga negara. Sebahagian dah diedarkan mula semalam dan hari ini, tapi itemnya belum cukup. Sebab bila saya cek tadi, ada beras, ada minyak, ada gandum, lauk tak ada. Besok dah nak puasa. Jadi diputuskan tadi mengutamakan bahan makanan yang basic, iaitu beras dan lauk, ya. Jadi hari ini dan besok kita akan buat delivery. Sebahagian dalam bentuk dalam tin, yang hari ini awalannya dalam bentuk sardin. Ya. Tadi juga kita bincang, kalau yang dalam bentuk canned food tak cukup, kita akan hantar dalam bentuk sejuk beku yang boleh simpan dalam peti selama 7 hari. Ya. Jadi itu telah diputuskan tadi. Dan pengagihan tak boleh lagi buat cara-cara yang sebelum pada ini. Letak di situ, panggil, turun, ambil. Yang ambil banyak-banyak, yang ambil sikit-sikit, datanglah langsung tak dapat. Jadi saya dah minta itu akan kita perbaiki, di mana pengagihan untuk warga negara akan dilakukan oleh JKM, dibantu oleh agensi-agensi lain termasuk Rela, APM. Kalau tak cukup juga barangkali pada anggota tentera dan polis. Yang kedua, mereka yang masuk nak mengagihkan makanan, saya dapat daripada gambar, tidak memakai PPE yang lengkap. Maka itu juga mesti diperbaiki. Saya minta KKM menghantar PPE yang cukup. Mereka yang masuk ke dalam kawasan lain kuning mesti memakai PPE yang lengkap. Yang ketiga, pengedaran itu mesti mengikut unit-unit yang telah didaftarkan. Tak boleh siapa-siapa suka datang ambil secara random. Sebab kita nak pastikan semua 1,500 unit dapat bekalan untuk seminggu. Beras yang cukup untuk seminggu.
lauk yang cukup untuk seminggu, terutama mereka nak berbuka puasa, nak sahur dan sebagainya. Ini akan dilaksanakan serta-merta mulai hari ini. Segmen yang kedua adalah warga bukan citizen. Dijangkakan daripada 3,200 tolak tadi 1,500, ada 1,700 unit yang didiami oleh sejumlah yang berbagai-bagai. Ada yang terlalu ramai duduk satu unit, ada yang sikit, ya. Tapi anggaran angka tu barangkali adalah sekitar 8 ke 10 ribu yang bukan warga negara. Untuk bukan warga negara, walaupun hari ini keluar berita menyatakan the Rohingyas in Selayang on the brink of starvation because of the lockdown exercise without giving them any food. Itu tidak benar. Sebab tu lepas ni saya nak invite kru ni follow saya untuk kita bagi briefing, tunjuk stok barang yang sudah pun sampai untuk citizens dan non-citizen. Jadi saya nak menerangkan sekali lagi, untuk bukan warga negara, CMC ataupun kita punya Crisis Management Center Wilayah Persekutuan telah membentuk satu dana. Kita dah terima bantuan dan bentuk sumbangan dengan satu akaun dibuka di Dewan Bandaraya. Kita menggunakan sumbangan itu untuk membeli stok makanan khusus untuk bukan warga negara. We are not using taxpayers money daripada jabatan, ya. Ini kita wujudkan satu akaun dan kita dapatkan dana-dana. Buat masa ini dana tu ada dan cukup untuk kita memberikan bekalan makanan yang basic kepada yang bukan warga negara. Yang ini akan diuruskan oleh ATM. Yang tadi JKM untuk warga negara. Untuk yang bukan warga negara, kita bersetuju beri mandat kepada Panglima 12 Brigade untuk mengaturkan. Juga tidak boleh lagi bagi secara random. Siapa yang dapat, yang tak dapat. Sekarang ini kita dah ada nama unit. Kalau kita bagi beras satu kampit, 1,500 unit kita bagi semua. Kalau lepas ni kita ada sardin, 1,500 tin, walaupun satu tin seorang, kita bagi semua. Tetapi bukan tanggungjawab kita nak bagi lengkap cukup macam citizen. This is out of humanitarian, orang kata principles kemanusiaan. Tetapi kita percaya dengan dana yang telah kita ada, we can give ataupun kita boleh supply cukup bekalan asas, maka tidak mungkin berlaku kelaparan seperti mana yang dilaporkan secara nakal oleh berita-berita tertentu. Saya minta kerjasama media membetulkan itu, ya. Tidak mungkin akan ada orang yang terputus bekalan makanan, sama ada rakyat atau bukan rakyat. Saya boleh beri jaminan mereka semua ada dapat makanan yang asas. Yang ketiga, telah diputuskan, Datuk Ketua Polis telah bincang dengan Panglima dan sebagainya, membenarkan kedai runcit dalam blok itu dibuka. Ini satu lagi saya nak menafikan kalau orang kata putus bekalan tak boleh pergi beli, tidak. Ya, di semua blok tu kat bawah tu semua ada kedai runcit. Kedai-kedai runcit ni diberikan kebenaran khas, boleh buka dan berniaga. Mereka yang dalam lockdown masih boleh pergi beli barang-barang asas keperluan dia. Setiap blok ada kedai. Kedai itu dibuka, cuma keluar masuk membeli itu mestilah dalam keadaan yang terkawal dan memenuhi SOP. Ya, itu satu lagi langkah tambahan. Kita bagi bekalan, mereka juga boleh membeli. Kemudian ada lagi langkah ketiga. Ya, ada duit boleh beli, basic kita bagi. Langkah ketiga, kita menyediakan nombor-nombor SOS ini bagi tiap-tiap blok ada dedicated line. Apa tujuan dia? Kalau dia terputus makanan ataupun dia ada keperluan yang spesifik, bukan soal makan,
Mungkin dia ada dialysis, nak buat dialysis treatment. Macam baru ni ada dia putus gas. Memang kita tak bekalkan gas, tapi dia terputus gas, ada beras pun tak boleh masak. Ataupun dia sakit, perlu ubat dan sebagainya. Itu kita kira keperluan yang spesifik. Maka dia boleh menghubungi dedicated line ini dan kita ada command center yang beroperasi 24 jam untuk melayani masalah-masalah yang khusus. Dan juga ada talian bilik gerakan pun ada, dedicated line bagi tiap-tiap daripada 6 blok itu. Ini juga saya harap ada dalam pengetahuan mereka, dan saya telah minta tadi pamphlet ini di print banyak-banyak, dihantar door to door. Make sure they know the phone number. Kadang-kadang kita prepare phone number, tak beritahu dia orang, they don't know. Kan? Jadi kita minta diedarkan. Pada masa yang sama, Jabatan Penerangan Wilayah Persekutuan telah saya minta memperluaskan hebahan, memastikan maklumat-maklumat sampai kepada residen. Don't leave them in the dark. Ya, jangan duduk dengan akhir dia tak tahu bila makanan nak datang, makanan apa yang datang, kalau ada masalah apa nak buat. Itu menyebabkan dia orang rakamkan macam-macam yang diviralkan. Jadi saya pohon kerjasama residen. Kita di sini adalah untuk membantu, dan kita bukan lockdown and leave them behind. No, we lock down and we are here to be with them. Ya, kita punya command center, kita ada 1000 petugas sehari bertugas. Bukan lockdown dan tinggal macam ada satu viral tu, dia kata bangun-bangun pagi, dawai dah keliling, nobody come and see them, nobody talk to them, nobody say anything to them. Jadi gambar orang baca macam lockdown, tinggal macam jadi penjara sementara. Tidak. Kita lockdown, we have 1000 people working round the clock, dan kita faham ada masalah, boleh bawa masalah itu, dan kita ada satu tim untuk menyelesaikan masalah-masalah yang di luar daripada jangkaan kita. Jadi itulah yang nak saya maklumkan hari ini sebagai tindakan susulan daripada mesyuarat peringkat menteri yang diadakan pagi tadi, serta laporan-laporan yang sampai kepada saya. Jadi usaha-usaha penambahbaikan itu telah pun saya sampaikan dalam mesyuarat sebentar tadi. Saya harap mulai pada hari ini keadaan lebih settle down dan lebih bertambah baik. Kalau ada lagi masalah along the way, kita akan beri perhatian satu persatu. Jadi itulah saja yang saya nak maklumkan. Ada apa-apa persoalan ataupun nak penjelasan lanjut? Ya. Dia boleh minta kebenaran. Yang kita dah cek, mereka mempunyai stok yang banyak, stok yang cukup. Kawasan sekitar sini kebanyakannya pemborong. Kita dah buat perjumpaan dengan toke-toke sekitar sini. Timbalan Menteri dah buat perjumpaan. Dan kita tahu apa barang dan stok berapa banyak. Kita tahu di sekitar sini adalah punca supply pun ke tempat lain. So stok tidak membimbangkan. Tetapi kalau kedai itu terputus apa-apa stok, dia boleh buat permohonan kepada ketua polis, ya, dan akan ditimbangkan mengikut kesesuaian. Macam saya kata tadi, bekalan makanan tidak boleh putus. Ya. Ya. Ada yang kata tebarkan diri dulu. Zona daripada KTV. Okey. Ada yang kata dia call hotline 4 kali tapi hanya diberitahu untuk bersabar. Okey. Terima kasih pada maklumat itu. Kalau itu perkaranya, kita akan ambil perhatian supaya itu perlu diperbaiki. Bukan call dan cakap untuk bersabar. Dia patut call, apakah aduan dia, dia kena catat apakah aduan itu, dan aduan-aduan itu dibawa kepada komander ataupun the person in charge untuk action to be taken. Ya. Mungkin sabar tu kerana mungkin dia call marah-marah kot, kata sabar dulu mungkin lah kan. So sabar tu pun satu daripada ration juga.
Satu ada ubat juga Sabah tu kan. Ya. No. 3 meals apa tu Selangor mention. Here we are giving apa tu dry ration for them to cook themselves. So kalau pagi tak ada breakfast, now fasting month. So kita bagi ration is up to them lah ya. Jadi dia boleh masak masa time dia nak makan. The foreigners kita bagi of course lesser amount, but we are giving the very basic. They can still buy on their own dan sebagainya, but this is kata macam kita punya gesture lah ya. Saya rasa sekurang-kurangnya beras kita akan bagilah ya. Beras kita akan bagi, apa ni kita, dan mungkin dia orang pakai banyak minyak dengan gandum kot. So saya akan bincang nanti apa dia item-item yang kita anggap sebagai basic. Basically gandum kot. Gandum, beras, mungkin 1-2 lagi. Sebab kita rely on sumbangan. Jadi kalau ada lagi orang di luar sana, syarikat dan sebagainya, please come forward, sumbang pada akaun Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dan kita gunakan duit itu untuk beli barang dan kita bawa kemari. Ya. NGOs they can come but they have to register themselves and make dia punya request, dan JKM will screen them. If we need tenaga, then boleh. For example, this morning kita dapat sumbangan 10 tan sayur daripada Cameron Highland. Then we need to pack into 1 kg or 2 kg. Kalau saya beritahu pagi tadi, kalau tak cukup tenaga di sini, then NGO can come and help. But they are not allowed to go into the cordon area. Yeah. Starting yesterday. Now we have people on duty will go around to make sure full compliance. Kalau dia tak comply, we ask them to close down, to tutup kedai. Kalau dia nak buka, dia kena ikut peraturan ditetapkan oleh JKM. Tujuan buka tadi nak membantu supaya penduduk mendapat bekalan, ya. Tapi still dia kena observe all the SOP. Ya. So someone will stand down at every shop. Sorry? Some of the authority will stand down. Oh, for your information, number one, we have drone yang fly from time to time from the command center. We know what is happening. Okay? Kita ada drone yang kita terbangkan from time to time. Jadi kalau mana-mana tempat berlaku non-compliance atau you break certain regulation, kita tahu kat sini. Yang kedua, kita ada dekatnya 8-9 observatory post. So all around this area, we have put up observatory post, and we have people from ATM with binoculars to also to cross-check. Thirdly, kita memang ada tenaga daripada kementerian, daripada AMI yang akan bergerak sepanjang masa daripada satu tempat ke satu tempat. So that's kita punya SOP. So all blocks is always, orang kata, is under the microscope all the time. Boleh minta, saya tahu semalam ada orang putus gas 30 tong kita beli, kita hantar. Ada yang putus tuala wanita. Boleh, itu semua saya anggapkan sebagai specific needs. Ada orang putus ubat, ada yang nak kena pergi ke hospital kerana buat dialisis. Dan untuk makluman, penduduk kena tahu kita station 3 ambulance 24 hours. 3 ambulance and medical team 24 hours. Kalau dia ada perlu apa-apa je, just call, we get the ambulance to assist them. Okay? Mungkin last question. Pasar Borong tutup untuk 3 hari untuk disinfecting. I think that's done by today. So tomorrow Pasar Borong boleh mula beroperasi, tapi dalam keadaan yang akan kita kawal. Ya. Kawalan nanti ketat dah masuk. Ya. Kawalan nanti ketat tak? Of course. Perkasa kan? Mesti diperkasakan. Bukan PKP yang diperkasa. Dia tidak masuk MCO,
tetapi PKP yang diperkasakan, next level before MCO. So kita expect semua orang akan patuh, ya. So besok dibuka. Okey, terima kasih.